Okey, hari ini kita akan belajar bagaimana kita nak membina sistem inventory menggunakan Microsoft Office Excel. Boleh dengar ke? Dengar tak, Kak? Boleh? Dengar. Dengar Okey, apa yang kita akan belajar, kita akan bina jadual inventory. Lepas tu kita jadual inventory ni akan banyak menggunakan formula VLOOKUP yang kita dah belajar pada tutorial yang keempat. Okey, lepas tu kita akan cuba ringkaskan table array ataupun range. Bagaimana kita nak ringkaskan supaya senang kita nak panggil balik dia punya jadual tersebut. Okey, lepas tu kita akan menggunakan formula sum if. Okey, kita akan menjumlahkan jika. Dia ada syarat dekat sini. Seterusnya kita akan menggunakan formula if error dan kita akan gabungkan beberapa formula yang telah kita belajar daripada tutorial yang pertama sehinggalah kepada yang keempat. Okey. Okey, Ustaz terangkan dahulu bagaimana sistem inventory berfungsi. Contohnya anda ada satu perniagaan. Okey, perniagaan dan anda ingin merekodkan setiap barang yang masuk ke dalam inventory, barang yang keluar, senarai produk yang kita jual. Contohnya Ustaz bina nak jual kuih raya kat sini. So ada senarai produk dekat sini, kod produk, nama produknya apa, unit yang kita jual. Okey, harga seunit. Okey. Okey, contohnya ni yang senarai yang Ustaz dah siapkan. Okey, nanti anda buat senarai sini. Contohnya ni barang yang kita nak jual. Okey, kita ada kod produk, nama produk, unit, harga dan juga dalam kod yang ringkas supaya senang kita nak panggil balik. Okey, ini akan menjadi kekunci utama. Okey, kalau anda belajar database, pangkalan data, setiap database jadual yang kita bina, dia ada yang kita panggil sebagai kekunci utama. So, ini yang akan kita gunakan bagi memanggil balik apa yang telah kita rekodkan dekat sini. Okey. Okey, contohnya ni kita dah ada senarainya. So, dekat bahagian in, apa yang Ustaz nak cuba buat? Awak perhatikan kepada jadual yang ada dash ni, yang warna kuning ni. Baik, bahagian ini awak kena buat formula. Okey, ini jadual ni merujuk kepada senarai barang masuk ataupun terima. Okey, senarai barang masuk ataupun terima. Contohnya kita ambil barang daripada pembekal, jadi kita rekodkan barangnya dekat sini. So, cara merekodkan, contohnya kita dah gunakan kod tadi tu. Awak type saja A1. Contohnya kod tadi tu yang pertama A1, secara automatik dia akan keluar dekat sini nama produk, unit, harganya apa. Okey, so just kita masukkan tarikh dan juga dia punya kuantiti sahaja. Okey, ini bagaimana ia berfungsi. Okey, lepas tu kalau kita jual. Okey, Ustaz dah sediakan jadual ni, awak perhatikan dekat bahagian bawah tu ada tab merujuk kepada stok yang keluar ataupun barang yang dijual. Sama juga dekat bahagian kuning ni, awak kena buat formula di mana bila kita masukkan dia punya kod, okey, dia akan paparkan rekodnya apa dekat sini, nama produk, unit dan sebagainya. Contohnya kalau Ustaz type A9, okey, kita jual barang A9 iaitu kereta ubi pedas, contohnya 1 kilo unitnya, harga RM22. So, kita just masukkan kuantitinya berapa, dia akan direkodkan. Okey, contohnya Ustaz masukkan kuantitinya 20. Ini contoh dahulu Ustaz tak tunjukkan lagi formulanya macam mana. Okey, contohnya produk ni semua barang kita baru nak jual. Jadi barang ni semua kita masukkan dekat kita punya sistem. Semuanya kita masukkan, contohnya 50, kuantiti 50. Ustaz copy paste je senang. Okey, semua kita masukkan kuantiti 20. Okey. Contohnya dekat sini kita dah jual sebanyak kereta ubi pedas sebanyak 20. Okey, harga seunitnya 22. Okey, kita bagikan dekat stok. Satu lagi, okey, dekat bahagian stok ni dia agak susah sikit sebab dia banyak formula yang awak kena sediakan. Yang berwarna ni adalah bahagian formula yang kita akan buat. Okey, perhatikan dekat sini Tadi unit masuk 50, so dia akan rekodkan secara automatik dekat sini 50, terus sekali 50. Okey, unit jual, tadi kita jual kereta ubi pedas A9. So, unit jual sebanyak 20. So, kuantiti stok, okey, automatik dia akan jadi 30. Kuantiti stok kita kira berdasarkan kepada unit masuk, tolakkan dengan unit jual. Okey, unit masuk tolakkan dengan unit jual, kita dapat kuantiti stok. Okey, harga seunit lah. Okey, jumlah merujuk kepada kuantiti stok darab dengan harga seunit. Ini jumlah ni merujuk kepada jumlah yang sepatutnya kita jual. Okey, ini yang Ustaz nak buat pada hari ini. Jadi siapa yang ada template, okey, siapa yang ada template, rujuk kepada template. Okey, boleh buka sekarang. Kejap template yang kosong macam ni. Cuma yang Ustaz punya, Ustaz ada senarai barang dekat sini yang Ustaz nak jual sebab nak jimatkan masa. Okey.
Okey, seterusnya. Okey, kita dah ada senarai barang yang kita nak jual. Okey, sekarang ni pastikan dekat bahagian senarai masuk dan juga terima. Okey, dekat bahagian yang berwarna kuning ni, anda kena masukkan formula. Formulanya seperti yang Ustaz tunjukkan tadi. Contohnya kita masukkan kod produk A1, nama produk, unit dan juga harga akan dipaparkan secara automatik. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, sekarang ni kita akan gunakan formula VLOOKUP yang anda belajar pada tutorial yang keempat. Semua nampak tak ni? Nampak. Nampak? Okey. Okey, sekarang ni kita akan mudahkan kita punya jadual ni. Sebab jadual ni kita akan panggil balik daripada A1 ni sehingga catatan ni kita akan panggil balik. Kalau sebelum ni kita menggunakan dia punya range. Contohnya A1 sehingga E50, E15. So dia agak panjang. Kita akan mudahkan dia. Okey, cara dia sebab kita akan panggil balik jadual ni. Okey, kita tarik daripada A1 sampai catatan ni. Tak apa dah, kalau ada panjang lagi tarik sampai semua sekali. Tengok Zuhal. Okey, lepas tu kita namakan, contohnya Ustaz dah namakan dekat atas ni item. Senang je nak namakan, awak namakan, awak tulis saja produk ada atau apa-apa, awak tekan enter, automatik dia akan namakan. Okey, senarai ataupun list yang kita buat ni sebagai apa yang kita namakan. Contohnya Ustaz dah namakan sebagai item. So, senarai ini merujuk kepada item. So, kita akan panggil balik item dari jadual menggunakan VLOOKUP. Okey, kita akan panggil menggunakan VLOOKUP. Okey, pergi dekat bahagian nama produk. Okey, memang Excel ni memang kita akan banyak menggunakan formula. Dia memang menyusahkan orang yang buat, tetapi dia akan memudahkan orang yang akan guna sistem tersebut. Okey, jadi dia memakan masa sikit kita nak buat. Yang pertama kita akan buat pada nama produk akan dipaparkan secara automatik bila kita menaik dia punya kod produk. Okey, tuliskan formulanya sama dengan, Ustaz tulis kat atas sama dengan VLOOKUP. Okey, dah ada VLOOKUP dekat sini, awak double klik. So dia akan tunjukkan dekat sini yang pertama VLOOKUP dalam kurungan lookup value. Lookup value merujuk kepada bahagian yang inilah A1, B6. Okey, input yang dimasukkan oleh pengguna. Kalau pengguna masukkan A1, dia merujuk kepada produk apa. Okey, itu lookup value. So kita akan tulis B6. Okey, B6, kadang-kadang ada komputer yang menggunakan semicolon. Dia bergantung kepada original setting. So boleh ubah yang ni. Jadi kalau digunakan koma, gunakan koma dekat sini. Seterusnya table array. Table array merujuk kepada jadual tadi tu yang dekat senarai. Kita dah namakan sebagai item. Jadi kita panggil balik item. Okey, tekan koma. Column index number. Okey, rujuk balik kepada senarai ni. Column index number. Kolom yang pertama merujuk kepada kod produk. Okey. Kolom yang kedua merujuk kepada nama produk. Kolom yang ketiga unit. Kolom yang keempat merujuk kepada harga. So kita akan merujuk kepada nama produk iaitu kolom yang kedua. Okey, kolom yang kedua. So awak tuliskan 2 merujuk kepada kolom yang kedua. Tekan koma. Okey, gunakan force. Okey, gunakan force sebab kita nak exactly match dengan apa yang kita nak. Okey, force, tutup kurungan. Tekan enter. So automatik dia akan keluar elemen landa kat sini. Kalau kita type kod produknya adalah A1. Kita type A2, automatik dia akan keluar tak lenas. Jadi untuk yang seterusnya, buat pula untuk unit dan juga harga. Okey. Kalau nak mudah kan? Kalau nak mudah, copy saja yang dekat atas ni, copy. Ctrl C, Ctrl V. Okey, tekan enter dulu. Okey, kita akan buat dekat bahagian unit. Ctrl V. So, kita akan ubah unit merujuk kepada, perhatikan anda punya kolom senarai tu, merujuk kepada kolom yang ketiga. Okey, tekan enter. So, dia akan keluar dekat sini. Betul. Okey, akan keluar dekat sini. Okey, untuk harga benda yang sama, copy saja dekat atas. Ctrl C, tekan enter. Jangan terus anda klik dekat sini, dia akan hilang dekat sel yang kita buat sebelum ni. Okey, dekat bahagian harga, copy paste. So, tukarkan kepada kolom yang keempat. Okey, tekan enter. So, dah siap. Seterusnya, salin fungsi. Salin fungsi, anda dah belajar sebelum ni. Pergi dekat bahagian bucu kanan bawah. Tarik sampai ke bawah. Okey, dia keluar not available sebab
Kita tak masukkan lagi dia punya kod produk dekat sini. Okey. Okey, contohnya dia ada cara sebenarnya bagaimana kita nak tukarkan not available ni ataupun error kepada aksara, apa-apa aksara kita boleh tukarkan supaya nampak cantik sikit. Tapi tak apalah, nanti saya akan tunjukkan kemudian. Okey, contohnya semua produk masuk. Kita akan buat cara yang mudahnya, copy je in1 sampai in9. Tarik saja, automatik dia akan jadi sampai in10. Okey, contohnya kuantiti masuk 50. Semua sekali masuk 50. Buat true jadi apa? Kalau buat? True. Tadi tak buat false kan? Tadi dalam Ustaz punya ada. Tu. Dekat formula dekat sini. Dia tulis tu false. Okey, senang cerita, kalau true, dia tak berapa tepat. Dia hampir 99% tepat. Kadang-kadang ada data yang kita masukkan, dia akan menghasilkan, dia akan paparkan not available. Sebab dia ataupun dia akan paparkan data yang salah. Tu je. Okey, nak lagi. Okey, sekarang ni kita dah siap. Okey, kita dah siap senarai barang masuk ataupun terima. Okey, dah siap dekat sini. Okey, seterusnya kita akan buat senarai barang keluar. Contohnya kita jual. Okey, senarai barang keluar ataupun jual. Sebenarnya dekat sini sama saja. Okey, sama sahaja seperti yang kita buat pada senarai barang masuk ataupun terima. Okey, kita akan panggil nama produk, kita akan panggil unit, kita akan panggil dia punya harganya berapa. Okey, benda yang sama, kita ulang balik yang kita dah buat sebelum ni. Okey. Kalau boleh ada seorang pelajar buat, bagus kan? Tapi dia tak ada template Ustaz dia kena. Okey. Kita akan teruskan dekat bahagian barang keluar ataupun barang dijual. Cara yang sama yang kita buat pada bahagian in. Kita nak rekodkan barang yang keluar. Okey, kita nak rekodkan barang yang keluar kat sini. Cara yang sama kita akan menggunakan VLOOKUP. Okey, nama produk. Okey, Ustaz tarik balik yang kita buat sebelum ni, VLOOKUP. Okey, siapa yang tak faham pada bahagian barang masuk, okey, cuba lihat pada bahagian ni. VLOOKUP, klik seterusnya lookup values merujuk kepada B6 sebab yang ni pengguna masukkan dia punya kod produknya apa. Okey, tekan comma. Seterusnya table array. Table array tadi tu kita dah namakan sebagai apa tadi? Item, okey. Kita dah namakan sebagai item. Okey, dah ada dekat sini dia punya jadualnya. Okey, seterusnya kolom index number merujuk kepada senarai. Okey, dekat sini kod produk, kolom yang pertama, nama produk kedua, unit ketiga, harga keempat. Jadi kita akan gunakan kolom yang keempat. Okey, tekan koma, kolom index number merujuk kepada kolom yang keempat. Tekan koma. Okey, tutup kurungan. So kita dah siap bagi yang ni. Okey, seterusnya buat bahagian unit. Nak senang, copy saja, Ctrl C, tekan enter. Okey, pergi pada bahagian unit, Ctrl V, tukarkan item merujuk kepada yang keberapa ni? 3. Okey, merujuk kepada item yang ketiga. Oh, sini merujuk kepada kolom yang kedua. Okey. Okey, bahagian ni merujuk kepada kolom yang ketiga. Seterusnya harga. Okey, merujuk kepada kolom yang keempat. Okey, nak tahu betul tak betul kita punya cara kita panggil balik produk tersebut, tuliskan kita punya kod dekat sini A1 contohnya. So kalau dia keluar macam ni, maksudnya cara kita menggunakan VLOOKUP adalah betul. Ustaz. Ya.